Kemurungan ini bukan mengada-ngada, kemurungan ini bukan gila, kemurungan ini bukan tidak boleh dirawat, ya, tetapi kemurungan ini perlu diterima dan kita boleh ambil tindakan yang aktif untuk mendapatkan rawatan. Depression atau kemurungan adalah gangguan emosi yang melibatkan dua gejala utama, ya. Yang pertama ialah sedih yang berterusan dan sedih yang mendalam, ya, yang mungkin sehingga 2 minggu berlanjutan sedihnya. Dan yang kedua ialah hilang minat untuk melakukan aktiviti yang mereka seronok lakukannya dahulu. Contoh, dulu suka masak, suka sembang dengan kawan, suka jalan-jalan, tetapi bila kemurungan itu dialami, ya, mereka sudah stop ataupun berhenti untuk melakukan aktiviti-aktiviti tersebut. Penting untuk saya ingatkan, ada orang mengatakan mungkin wanita yang lebih mudah untuk mendapat kemurungan, tapi sebenarnya tidak, ya. Kemurungan tidak mengenali jantina, pekerjaan apa status ekonominya, apa pekerjaannya, ya, maupun malahan kalau agama apa pun sebenarnya tidak terkecuali untuk mendapat kemurungan, ya, seperti penyakit fizikal yang lain, ya, seperti kanser, COVID, ya, semua orang boleh dapat. Jadi begitu juga dengan kemurungan. Untuk sesi kali ini, saya suka nak kongsikan ada 6 sebenarnya jenis kemurungan yang ada. Kemurungan yang pertama ialah MDD, Major Depressive Disorder, di mana sedih yang berpanjangan itu sehingga 6 bulan dan ke atas, ya. Yang kedua ialah Persistent Depressive Disorder, di mana sedihnya itu selama 2 tahun lamanya. Okay. Dan yang ketiga ialah postnatal depression. Postnatal depression ialah di mana seseorang itu rasa sedih dan juga gejala-gejala yang lain, okay, selepas melahirkan anak, okay, ataupun selepas bersalin. Yang keempat ialah bipolar depression. Bipolar depression, bi maksudnya dua, ya, dui, emosi, di mana ada ketika mereka berada di dalam fasa manic, ya, high mood, high emosi, ya. Dan ada juga fasa di mana mereka ada kemurungan, depression, yang mungkin ambil masa beberapa bulan untuk mereka mengalami kedua-dua emosi ini. Yang kelima ialah kemurungan seasonal, ya, kemurungan bermusim. Maksudnya ini banyak berlaku di luar negara, ya, yang ada 4 musim. Contoh, mungkin ada seseorang tidak suka dengan keadaan winter, jadi mereka murung hanya ketika musim winter. Tapi sebaliknya, kalau di Malaysia yang kita tidak ada bermusim, ya, jarang sekali kalau kita dengar ada pesakit yang murung ketika musim rambutan, musim durian, ya. Jadi ini lebih relevan kepada masyarakat yang berada di luar negara yang mempunyai 4 musim. Dan yang keenam ialah depression psychosis, ya, kemurungan psikotik, iaitu pesakit mungkin mengalami kemurungan dan di samping itu juga mempunyai simptom halusinasi dan juga delusi, iaitu mungkin mereka dengar suara-suara atau nampak sesuatu yang orang lain tidak nampak, ya, dan mempunyai kepercayaan-kepercayaan yang palsu. Selain daripada dua gejala utama untuk kemurungan yang saya katakan tadi, iaitu sedih dan sudah mula stop aktiviti yang mereka seronok lakukan dahulu, ada simptom-simptom lain atau gejala lain yang perlu ada untuk kita mengatakan seseorang itu mempunyai kemurungan, ya. Yang pertama, mungkin mereka rasa letih, ya, tak ada tenaga, rasa putus asa, rasa diri tu bersalah walaupun tidak melakukan sebarang kesalahan, ya. Rasa diri tidak berguna, ada gangguan biologi, ya, iaitu dua perkara, iaitu tidur dan makan. Ada orang dia mungkin dari segi tidur dia bangun terlalu awal, tak boleh tidur, ya, atau berlebihan tidurnya. Begitu juga dengan selera makan, ada orang tidak ada selera makan, ada orang akan makan berlebihan ketika kemurungan, ya. Seterusnya, mungkin ada juga yang akan hilang ataupun kurang daya tumpuan atau ingatan yang menyebabkan mereka sukar membuat keputusan. Dari segi pergerakan juga, okay, simptom kemurungan yang dijelaskan ialah mempunyai pergerakan terhad atau kadang-kadangnya menjadi kaku atau rasa resah gelisah. Dari segi simptom fiziologi ataupun dalaman, ada yang akan mengalami sakit kepala, sakit badan, ya, sakit sendi, gangguan penghadaman dan ada juga hingga kurang nafsu seksual, ya.
dan ada keadaan yang menjadi lebih teruk kemurungan mereka, di mana mereka terfikir mati lebih baik atau kadang-kadang disertai dengan percubaan untuk bunuh diri. Okey, yang menjadi punca kenapa seseorang itu mendapat kemurungan, okey, seperti yang saya katakan tadi, ianya adalah boleh dihidapi oleh semua manusia di dalam dunia ini, termasuk saya, ya. Kerana apa? Yang pertama dari aspek biologi, di mana ada perubahan atau ketidakseimbangan bahan kimia dalam otak, ya. Yang kedua, mungkin ada faktor keturunan, ya. Mungkin ada ahli keluarga yang pernah menghidapinya, ya. Tidak semesti kemurungan, tetapi mungkin ada penyakit mental yang lain, ya. Yang ketiga ialah faktor persekitaran, di mana mungkin ada peristiwa hidup yang berlaku, mungkin ada juga kurang sokongan daripada ahli keluarga. Dan yang keempat ialah pengambilan ubat-ubatan. Ada juga setengah ubat-ubatan untuk penyakit fizikal yang boleh mencetuskan gejala kemurungan, tetapi mungkin ini adalah sementara. Kalau berasurnya ubat itu ataupun berhentinya pengambilan ubat itu, simptom kemurungan itu mungkin juga hilang, ya. Antara lain faktor yang menjadi kemurungan juga ialah mungkin ada penyakit-penyakit fizikal yang lain, ya, seperti gangguan fungsi thyroid, hypothyroidism, okey, kanser, penyakit kulit, ya, seperti eczema boleh menyebabkan kemurungan. Kalau di Malaysia, okey, antara faktor yang boleh menjadi pencetus, ya, kepada kemurungan juga termasuk peristiwa yang berlaku. Peristiwa yang berlaku ni ada pelbagai, ya. Antaranya mungkin penyalahgunaan dadah, ketagihan arak, tinggal bersama dengan orang yang menghidapi penyakit mental, ya, kehilangan orang yang kita sayang, dan juga boleh berlaku apabila seorang itu atau seorang wanita baru bersalinkan anak, ya. Yang paling saya nak kongsikan ialah di samping faktor-faktor utama yang menjadi punca kepada kenapa seseorang itu mempunyai ataupun menghidapi kemurungan, ialah dari aspek corak pemikiran, gaya pemikiran. Ada kalanya seseorang itu tidak mempunyai apa-apa punca seperti yang saya kongsikan tadi, tetapi hanya kerana mereka mempunyai gaya pemikiran yang sangat pesimis ataupun negatif, yang di mana mereka mempunyai persepsi yang negatif terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan juga terhadap dunia keseluruhannya. Ada satu kes yang terbarulah yang pernah saya handle. Kita namakan saya ini Encik Rosli lah, bukan nama sebenar. Beliau mengalami kemurungan selepas dibuang kerja semasa pandemik baru-baru ni, ya. Ramai yang terkesan, kan. Jadi beliau juga rasa tertekan kerana tak dapat bayar sewa rumah, kereta, bil-bil, dan juga persekolahan 3 orang anak. Isteri beliau ada mengambil upah menjahit baju untuk menampung hidup mereka, tetapi tidak mencukupi. Setelah 10 bulan tiada punca pendapatan, Encik Rosli rasa sangat tertekan, sedih, rasa diri tak berguna, rasa dia bukan seorang bapa yang baik, ya. Jadi ditambah lagi dengan sering diperli oleh ibu mertuanya. Jadi ibu mertua dia kata dia bukan suami yang bertanggungjawab, mereka patutnya bercerai, ya. Jadi tak terseksa isteri ataupun anaknya, ya. Jadi Cik Rosli rasa keadaannya, kesihatan dia semakin merosot, dia rasa semakin teruk hingga dia sering marah-marah, pukul anak-anak, boleh tidur saja seharian, dan sehingga hilang selera makan, ya. Jadi satu hari beliau diberitahu oleh seorang rakan yang ada rawatan untuk memulihkan keyakinan diri beliau melalui terapi CBT, ya, Cognitive Behaviour Therapy, iaitu terapi kognitif, iaitu pemikiran dan tingkah laku apa perbuatan kita, ya, di Hospital UPM. Jadi beliau mengambil keputusan untuk berjumpa mendapatkan perkhidmatan psikiatri, dan beliau mengambil keputusan untuk belajar teknik membaiki fikiran negatif yang beliau ada terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan juga beliau belajar untuk menguruskan emosi dengan baik, terutama emosi marah tadi, emosi malu dan juga sedih, supaya beliau dapat bangkit daripada kemurungan.
Jadi hasilnya perkembangan terbaru Encik Rosli, beliau kini sudah mula mengajar tuition untuk anak-anak jirannya, dan di waktu malam dan di waktu siang beliau adalah rider yang menghantar pesanan makanan melalui talian. Jadi perkembangan ini menunjukkan jika seseorang itu dapat mengenal pasti apa yang dilalui, okey, dan alhamdulillah untuk Cik Rosli, dia dapat bantuan dan juga nasihat yang betul, di mana beliau telah pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan, dan dia cuba untuk melakukan setiap saranan yang didapati dalam sesi terapi kognitif dan tingkah laku. Ringkas yang boleh saya kongsikan apa itu terapi CBT, terapi kognitif dan tingkah laku. Ianya berdasarkan daripada teori kognitif, di mana kita melihat ada pengaruh daripada pemikiran seseorang akan mempengaruhi apa yang mereka rasa dan akan mempengaruhi apa yang mereka buat, ya. Jadi katalah kita fikir saya tak berguna, saya bukan mak yang baik, ya. Saya bukan pekerja yang baik, jadi saya akan merasa sedih, saya akan rasa bersalah, saya akan rasa malu. Jadi apa perbuatannya? Saya akan malu pergi kerja, saya tak mahu bercakap dengan orang lain, dan saya mula menyisihkan diri. Jadi pengaruh ataupun peranan fikiran akan dibantu dalam teknik kognitif dan behavior terapi ini untuk menganalisa semula sama ada ini adalah rasional atau tidak rasional, ya. Jadi bila pesakit faham yang ini adalah pemikiran yang tidak rasional, ya, jadi kita akan bantu untuk mendapatkan pemikiran yang lebih membantu supaya apa pemikiran yang baru itu akan mempengaruhi perasaan yang lebih baik dan juga perbuatan ataupun respon yang lebih baik. Jadi sesi terapi ini akan mengambil masa dalam 8 hingga 12 sesi, ya, dan dipenuhi oleh skill-skill ataupun kemahiran mengubah gaya hidup, mengubah gaya pemikiran, mengubah tingkah laku untuk memperbaiki perasaan. Sebab kita perasaan adalah satu aspek biologi, ya. Perasaan adalah biologi. Kita tidak boleh simply klik yang untuk tukar sedih, gembira, ya. Kita tidak boleh tengah menangis terus ketawa, tak boleh, ya. Jadi teknik terapi CBT ini akan membantu proseskan pemikiran yang negatif ini supaya dapat diperbaiki pengurusan emosi tersebut. Kalau saya boleh kongsikan, ada satu kes yang kita namakan Puan Yati lah, ya. Puan Yati bukan nama sebenar, mengalami kemurungan selepas bersalin anaknya yang pertama, ya. Puan Yati ni muda lagi, jadi suaminya pun muda, jadi sama-sama ibu bapa yang masih muda, ya, tidak pernah ada pengalaman, dan Puan Yati ni tidak ada ibu bapa, jadi dia tinggal bersama ibu mertua, ya. Jadi oleh kerana beliau tidak mempunyai pengalaman, Puan Yati sangat bergantung pada suami dan ibu mertuanya. Okay? Jadi suami ni tak dapat bercuti lama, ya, kerana bertugas sebagai pemandu lori dan terpaksa bekerja lah kerana gaji harian, kan. Jadi ibu mertua dia sering memarahi Puan Yati sebab dikatakan beliau tidak layak menjadi ibu, ya. Dia tak tahu nak pujuk anak nangis, dia tak tahu nak tidurkan anak, dia tidak cekap untuk uruskan anak, mandi anak, tukar lampin dan sebagainya, di samping tugas-tugas harian di dalam rumah, ya. Jadi Puan Yati rasa rusing, rasa tertekan, rasa sedih kerana dia tak dapat sokongan daripada orang sekeliling, sehingga beliau buntu, dan pada satu hari dia terus ambil keputusan untuk lari saja dari rumah dan meninggalkan bayi yang baru dilahirkan begitu saja, ya. Tapi alhamdulillah Puan Yati beruntung kerana telah dinasihatkan oleh rakan baiknya. Dia pergi rumah kawan sebenarnya dan memberitahu keadaan beliau untuk dapatkan perkhidmatan di hospital, ya. Dia pun dalam keadaan tak sihat, ya, hampir demam, ya, bila tak dapat menyusukan bayi. Dan kawannya terus bawa ke hospital UPM, dan pihak hospital menghubungi keluarga suami dan ibu mertua Puan Yati dan mengatakan Puan Yati sebenarnya sedang mengalami kemurungan selepas bersalin, ya. Jadi bila ibu mertua dan suami faham keadaan
Puan Yati, mereka ubah cara mereka bercakap, cara layanan mereka, dan lebih banyak memberi sokongan pada Puan Yati untuk pulih semula ya. Jadi Puan Yati bukan sekadar itu saja, dalam perkhidmatan psikiatri ini ada pelbagai ya, ada kaunseling untuk keluarga, ada sesi terapi bersama psikologis dan juga ubat-ubatan, dan hasilnya Puan Yati merasa lebih yakin menjadi seorang ibu, dapat melayan anak dengan baik, dengan belajar cara untuk menguruskan bayi, dan juga berasa seronok kerana mendapat layanan yang lebih baik daripada suami dan juga ibu mertua yang memahami. Jadi betapa pentingnya pengurusan lepas bersalin bagi seorang wanita, bukan saja untuk diri mereka ya, tapi sokongan daripada suami, pasangan, keluarga sangat memainkan peranan bagi menguruskan kesihatan mental ibu yang lepas bersalin. Jadi apa yang perlu kita faham ialah kemurungan ini bukan mengada-ngada, kemurungan ini bukan gila, kemurungan ini bukan tidak boleh dirawat ya, tetapi kemurungan ini perlu diterima dan kita boleh ambil tindakan yang aktif untuk mendapatkan rawatan ataupun intervensi psikologi ataupun kita panggil psikoterapi.